kalau kita create classroom yang kita yang sebagai guru yang create tu yang perlu masukkan bahan-bahan. Maknanya dia tak ada bahan-bahan yang sedia ada yang murid-murid ataupun pelajar boleh teroka sendiri. Lain itu kita panggil LMS, Learning Management System, yang mana ada segala-gala bahan, kuis dan sebagainya, itu yang dah memang diciptakan lah. Tapi di Google Classroom ni, cikgu sebagai creator ataupun yang create classroom tu, cikgu yang perlu masukkan bahan yang untuk disesuaikan. Macam saya difahamkan ini unit biologi. Jadi bahan-bahan yang cikgu nak mengajar untuk student yang ambil biologi ni, cikgu yang perlu masukkan bahan tersebut. Okey. Dan juga pelajar-pelajar ini tadi, kalau mereka dah join masuk kelas cikgu, classroom cikgu tadi, mereka boleh buat tugasan lah. Maksudnya cikgu kena assign dulu tugas, baru mereka boleh nampak dan mereka buat dan klik submit lah. Cikgu-cikgu, poin yang ketiga juga adalah cikgu boleh menggunakan office yang sedia ada. Maksudnya kalau laptop cikgu dah biasa guna Word, Excel dan PowerPoint, maknanya dah boleh guna lah. Okey, cikgu upload bahan tu ataupun PDF. Ya, mungkin nota-nota cikgu dah sedia ada, dah banyak bahan-bahan pembelajaran. Okey, dan juga cikgu boleh gunakan bahan-bahan multimedia yang lain sama ada secara video. Ya, kita boleh insertkan link YouTube ke dalam classroom kita tu sebagai bahan pembelajaran. Saya faham kalau sains lah, biasanya sains tulis, biologi ke, kimia ke, fizik, biasanya mesti ada banyak eksperimen, betul cikgu? Jadi eksperimen-eksperimen ni kadang-kadang kita nak buat amali di dalam makmal, bengkel, mungkin ada kekangan masa kan. Jadi mungkin kita boleh gunakan bahan dalam YouTube video untuk mereka lihat proses sains tu ataupun proses amali tu secara flip classroom. Maksudnya di sini sebelum murid tu, pelajar tu masuk ke kelas, kita boleh bagi dulu bahan ni. Dan mereka lihat, dan apabila masuk je ke dalam kelas, cikgu boleh terus bertanya dengan mereka apakah bahan-bahan, apakah alat-alat ataupun apa radar-radar yang digunakan. Ini sharing yang macam ni biasa saya dengar daripada Cikgu Helmi lah. Cikgu Helmi SMK Jelun, dia adalah guru sains, guru cemerlang sains. Banyak sharing-sharing dia yang saya sertai lah dan dengar. Dia pun banyak hasilkan video-video yang berkaitan dengan sains. Jadi dia ajar macam tu, dia kata dia banyak keluar, dia ada banyak ceramah di sekolah-sekolah lain. Jadi macam mana dia orang kata kejar balik silibus dia, sebab kita tahu banyak silibus yang perlu dikejar sebab dia mengajar subjek SPM misalnya. Jadi subjek peperiksaan ni sangat penting lah, crucial lah orang kata kan, nak tahu semua amali-amali dan nak jangan miss apa orang kata silibus. Jadi Google Classroom ni boleh membantu sebenarnya pada saya lah ya. Okey, kemudian poin yang terakhir sekali itu adalah guru-guru boleh memberikan grade pada hasil-hasil kerja murid di dalam classroom untuk digunakan sebagai pentaksiran. Maksudnya cikgu-cikgu boleh bagi markah lah apa kerja-kerja dengan syarat mereka hantar balik lah. Kadang-kadang ada technical issue, murid ni dia dah buat tapi tak hantar. Itu nanti kita akan tengok satu persatu lah. Kenapa dia tak hantar, macam mana dia tak hantar, macam mana dia termiss. Jadi cikgu-cikgu boleh memberikan markah kepada murid-murid ni tadi ataupun pelajar-pelajar cikgu ni tadi, dan sekaligus orang kata memudahkan proses pentaksiran tu. Mungkin grade ni kita boleh gunakan sebagai kuis ataupun kalau di sekolah rendah dipanggilkan PBS ya, PBD. Kalau apa di matrik saya rasa PB ke apa. Betul-betul. Lebih kurang okay, PB. Jadi markah PB tu pun penting untuk student ni. Saya difahamkan dia membawa sehingga dalam 60% ya cikgu. Tu macam mana? 40 kalau biologi 40 lah. Oh, kalau biologi 40. Okey, jadi banyak jugalah tu. Jadi kalau kat sini boleh menyokong lah pelajar-pelajar kita tadi untuk membuat PB mereka dan juga pesara-pesara lah lebih mudah. Okey, saya rasa tu saja. Nanti selepas habis slot Google Classroom, saya akan terangkan sikit pasal apps-apps yang berkaitan dengan Google ni lah. Jadi ini mungkin bonus lah kalau sempat. Okey, cikgu. Saya end screen saya. Okey, dan saya akan tunjukkan sekejap ya. Okey. Nampak tak saya punya skrin sekarang? Nampak cikgu. Okey. Cikgu-cikgu saya nak ingatkan macam mana cara kita nak
sign Google Classroom ni, pertama cikgu-cikgu semua dah dapat ke ID Digital Learning ni? Yang ada MOEDL di belakang ni, nampak tak? Dapat cikgu? Dapat dah. Okey, jadi MOEDL ni lah yang kita akan gunakan untuk sesi pembelajaran lah. Kalau matrik ada ID lain yang student pun ada juga, jadi mereka boleh gunakan domain yang sama lah. Dan untuk peringatan juga, MOEDL di belakang ni, kalau cikgu guna MOEDL misalnya, cikgu create pakai MOEDL dan murid ataupun pelajar cikgu tu pun mesti gunakan MOEDL juga. Faham cikgu ya? Domain tu. Faham. Biasa isu domain lah. Kalau cikgu guna kmns@edu.my, maka pelajar pun kena guna kmns.edu.my. Ini syarat antaranya, murid ataupun pelajar tu tadi mesti ada ID jugalah. Ya, jadi saya difahamkan student matrik pun telah diedarkan ID dia baru lagi. Jadi mungkin kita nak tunggu fasa penyerahan ID tu selesai. Bila semua student dah dapat, mungkin dia boleh join lah. Syarat mungkin dah dapat awal. Okey. Ini saya dah login. Okey. Kalau cikgu mula-mula nak login sebenarnya, cikgu pergi ke Google Classroom ataupun cikgu boleh type di bahagian search ni, ataupun cikgu boleh type di URL classroom.google.com. Okey. Ini URL yang sangat penting lah. Biasanya banyak di atas ni, classroom.google.com. Cikgu klik dan dia akan terus paparkan cikgu punya Google Classroom lah kalau cikgu dah sign in. Kalau cikgu belum sign in, maka cikgu masukkanlah ID dan password ya. Okey, cuba cikgu masuk semua ya. Kalau dapat, cakap okey lah. Kalau tak dapat, saya tunggu semualah. Boleh ke? Okey, cikgu sambil-sambil cikgu buka browser cikgu. Okey, sambil-sambil cikgu buka browser cikgu. Sambil-sambil cikgu tengok skrin. Cikgu boleh belik lah macam mana nak masuk ke Google Classroom ni. Okey. Okay, cikgu type classroom.google. Okey. Cikgu Fazli. Ya, saya. Ada seorang kawan ni pensyarat ME, dia kata dia tak nampak paparan cikgu. Macam mana? Paparan cikgu. Paparan cikgu yang Cikgu Faizal nampak? saya nampak. Yang lain-lain nampak tak? Yang lain nampak, tolong respon. Dayah nampak? Nampak. Saya nampak. Azina nampak. Amy Yang nampak tu, Saya tak nampak. yang tak nampak guna apa ya? Laptop ke handphone? Laptop. Laptop ya. Mungkin connection cikgu lah ya. Cuba cikgu refresh ke. Kadang-kadang bila internet kita slow sikit, dia memang lambat naik sikit lah. Kadang-kadang ada yang delay juga. nampak kan? Betul. Okey. Saya sambung. Bila cikgu dah masukkan Google Classroom.com tadi, cikgu masukkan ID saja. Okay, dan dia akan masuk pada menu lah. Okay, kalau cikgu pertama kali masuk, saya rasa dia akan ada soal, are you a teacher or student? Gambar lelaki misai dengan gambar perempuan pakai topi kalau tak silap saya. Ada ke cikgu? Yang mana pertama kali tu. Jadi di situ cikgu kena klik teacher, jangan klik student. Nanti setting tu akan save forever. Oh ya ke? Ya. Cikgu kena contact dengan admin KPM untuk benarkan balik setting tu kalau lari. Jadi saya sarankan cikgu klik pada teacher kalau ada soalan tu. Macam saya dah masuk lama dah, jadi ada banyaklah classroom kat sini. Kalau cikgu baru masuk dan kosong lagi, ada gambar bumi warna kelabu tengah-tengah bulat. Ya. Kalau yang dah ada create classroom, dia akan nampak lah. Okey cikgu, ini adalah paparan utama Google Classroom. Saya laju sangat ke? Kalau nak slow sikit beritahu ya. Okey. Setakat ni okey. Cuma kawan-kawan lain, kawan-kawan yang lain ada nak minta slow ke? Kalau ada soalan boleh tanya terus ya. Tak apa, tak ada masalah sebab
Kita pun bukanlah sesi macam webinar terus bercakap sampai habis ya. Kalau ada soalan, saya suka hands on sebenarnya. Kalau cikgu ada soalan terus tak boleh jawab, tak boleh buat, bagi tahu je. Asalkan semua dapat ini. Okey, pertama sekali ada button tambah. Okey, di sebelah kanan atas. Okey, button ni agak penting juga sebab di sinilah kita akan join atau create kelas. Join ni maksudnya kita akan masuk kelas orang lain dan kita akan jadi student di kelas itu. Jadi di sini pelajar-pelajar cikgu perlu mahir. Dia orang kena tahu join kelas dan macam mana nak masukkan kod. Kalau kita klik join kelas ni, dia akan tanya kod. Jadi cikgu-cikgu ataupun pensyarah-pensyarah yang create kelas tu tadi, mereka kena ada kod tu dan beri pada student supaya dia boleh masuk lah. Ya. Okey, di sini untuk join. Okey, di sini untuk create. Kalau create, dia akan tanya pertama class name. Okey, berilah nama macam subjek cikgu biologi. Section ni mungkin cikgu boleh bagi tahu kelas yang mana, tutorial berapa, tutorial A ke, tutorial 1 ke, tutorial 2. Saya faham cikgu pensyarah-pensyarah mungkin banyak tutorial kan. Maksudnya section tu kami boleh masuk nama praktikum kami lah ya? Nama praktikum. Dia panggil praktikum ya? Kami praktikum. Alright, jadi yang praktikum tu bolehlah dipecah-pecahkan ikut grup. Mungkin grup ni nak ajar macam ni, grup ni nak ajar lain. Kalau bahan yang sama kita boleh kongsi nanti, kita boleh share. Okey, dan dua yang bawah ni saya tak sarankan puan-puan tulis lah walaupun dia ada tulis subjek dan room. Ini kerana di luar negara US contohnya kan, dia punya kelas murid dia yang bergerak. Macam di matrik kan, macam sekolah rendah, murid ni dia statik. Jadi dia tak bergerak, cikgu yang bergerak. Jadi dua bawah ni saya tak suruh tulis lah, lagipun dia tak akan naik lah dekat menu ni. Kalau cikgu tengok dekat menu luar ni, yang kotak-kotak kecil yang classroom yang saya dah join dengan saya dah create ni, dekat atas ni lah tajuk utama tadi. Dan yang nombor 2 ni yang dia punya tajuk yang kedua ni. Jadi dua ni je yang penting biasanya. Macam saya dah createkan kelas untuk kita hari ni, bengkel unit biologi, kolej matrikulasi negeri 9. Itu je yang saya create. Kalau nak join cikgu punya tu boleh? Boleh, nanti saya bagi kod. Okey. Saya terangkan dululah mula-mula ni macam mana dia punya dashboard ataupun dia punya menu utama lah. Okey. So cikgu. Okey, yang ya. Ya. Tapi kalau kita dah terletak subjek, ada kesan kita, ada tak? Ada kesan apa pun kita boleh edit sebenarnya. Dekat sini kita boleh edit. Kita boleh tukar nama tu boleh lah. Maksudnya kita buang je lah bahagian subjek tu ya? Kalau nak buang lain pula. Kalau nak buang, dia tak ada button delete sini. Faham tak? Dia tak ada button delete. Kalau katalah kelas tu cikgu dah tak guna, contoh kan dah next semester, kelas yang cikgu ajar semester lepas tu budaknya dah keluar kan, betul? Ya, jadi, betul. Jadi cikgu nak delete tu dia tak ada button delete. Cikgu kena archive dulu ni, nampak ni archive. Contoh saya klik archive. Okey. Bila dia pergi archive, dia dah tak ada naik kat sini. Tapi dia sebenarnya masih ada lagi di ruangan bawah ni, archive kelas. So di dalam archive kelas ni yang kita boleh delete. Baru dia ada delete. Ya. Ataupun dia guna restore. Ya. Itu contohlah macam mana kita nak archive kelas dan macam mana kita nak restore. Okey, boleh faham cikgu Boleh cikgu. Okey, alright. Jadi, seterusnya saya nak terangkan sikit tentang kita kena semak akaun kita ya. Kat sini kita boleh check gambar kita ni. Kat mana akaun yang kita guna. Contoh MOEDL ni saya dah aktifkan lah. Yang dua akaun peribadi saya ni saya dah sign out. Okey, isu yang biasa saya temui adalah dia clash ID Gmail biasa dia atau personal dia dengan yang MOEDL. Cikgu-cikgu atau puan-puan perlu faham sebenarnya MOEDL ni dia tak boleh aktif sekali serentak dengan Gmail. Faham tak? Maksudnya macam kita, macam saya ada dua akaun Gmail. Kalau dua-dua ni saya sign in tak apa, dia tak ada masalah, dia tak clash. Tapi bila kita masukkan MOEDL, nanti dia akan pening, dia nak detect yang mana satu. Ini antara security features lah oleh KPM ataupun dalam G Suite EDU ni, Education G Suite ni, dia tak boleh kita kongsikan dengan Gmail peribadi. Maksudnya nanti kita kena sign out semua ni dan masukkan satu ni je. Dia nak bagi kita supaya jangan confuse lah apabila kita share file, kita send ke apa-apa, kita tak termix ya. Itu function dia sebenarnya. Okey, ada kat sini ada 9 titik ni. Ini adalah aplikasi-aplikasi dalam G Suite ataupun dalam Google tuan-tuan dan puan-puan lah.
Ini boleh share apa orang kata teroka lah satu-satu. Boleh cari di Google, di YouTube ataupun boleh buat bengkel-bengkel lah. Okey, saya nak terangkan di sebelah kiri pula ni ada 3 garis ni. Macam garis hamburger ni. Kalau Cik Nick rakan pensyarah saya itu, Cik Nick ni dia terangkan yang ini hamburger, yang ni dia panggil boba ya. Kalau yang ni saya panggil wafer. Wafer. Okay. Saya panggil wafer. Okey, dan seterusnya okey, dekat menu 3 ni, adalah ada classes, ada calendar. Okey, kalau kita sebagai cikgu ada teaching kat sini, nampak tak? Okey, jadi ini adalah kelas-kelas yang kita dah create. Okey, senarai kat bawah ni, dia akan senaraikan. Dan enroll ni, maksudnya kalau kita sebagai pelajar, kita join kelas yang ada di bawah ni. Maknanya dalam akaun saya ni ada 2 jenis lah. Satu saya yang create, satu lagi saya yang join sebagai student lah pada kelas-kelas ni. Jadi cikgu faham lah sedikit banyak menu di sini. Okey. Jadi saya akan masuk ke bengkel kita pada hari ni. Okey, saya nak cikgu-cikgu dah berjaya masuk ke Google Classroom masing-masing. Okey. Dah. Semua dah create kelas masing-masing. Dah. Okey, saya nak cikgu-cikgu create kelas masing-masing dulu. Cikgu jangan join kelas yang saya buat ni, biar je dulu. Yang ni cikgu tengok je. Cikgu buat sambil saya buat, sambil cikgu ikut, amali sekali. Maksudnya kalau cikgu stuck kat mana-mana, cikgu boleh terus tanyalah. Okey, dah dapat dah macam ni? Dah. Okey, ada nama bengkel cikgu. Okey, nama macam ni. Okey, saya akan share sikit. Okey, ini adalah dashboard utama classroom yang cikgu cipta. Okey, kat sini ada classwork. Okey, maksudnya di sini cikgu boleh create bahan-bahan cikgu di sinilah. Ini menu antara tab yang terpenting lah. Ya. Okey, jadi kalau cikgu nak create, cikgu kena klik button tambah ni lah. Okey, nanti satu persatu ni saya akan cuba sentuh lah sebanyak mana yang boleh lah dalam masa yang terhad ni. Okey, people pula adalah kita nak tengok mana teachers dan mana student. Okey, student kalau dah join nanti dia akan banyak di bawah ni. Dan kita boleh bagi class code pada student, kat sini ni ada class code dia. Teacher juga kita boleh add kawan-kawan kita yang lain. Contoh kita nak share bahan ataupun sebagai contoh kelas yang sama ada 2-3 orang cikgu yang sama kan. Jadi dia boleh tambah teacher lah. Co-teacher kat sini kita panggil. Maksudnya akan ada 2-3 orang, 4-5 orang dan maksimum sehingga 20 orang teacher lah satu kelas. Kalau guna G Suite. Okey. Dan di ruangan sini adalah grade. Sekarang ni kosong lagi, cikgu-cikgu tengok kat sini kosong lagi ya. Okey, kalau nak tengok contoh yang dah ada. Okey, kat sini saya boleh tunjuk satu kelas saya. Okey. Ini classwork yang telah dicipta. Okey, kita boleh asingkan ikut topik. Dan bahan-bahan kita boleh share. Kemudian people pula tadi kita nak tengok teacher dan co-teacher. Ya. Dan juga nama-nama student yang join kita. Okey. Grades pula adalah paparan yang mana kita nak bagi dia. Kita nak bagi markah kat dia ya. Sama kat sini kita boleh tengok ni ada per 100. Jadi contoh dia ni kita nak letak berapa pun boleh. Jadi terpulanglah pada cikgu-cikgu yang gunakan Google Classroom nak apa orang kata nak bagi markah. Contoh mungkin final year project ataupun quiz ataupun apa orang kata portfolio. Jadi cikgu boleh minta secara Google Classroom lah. Okey. Saya pergi semula ke kelas kita tadi. Okey, topik yang saya nak ajar hari ini adalah macam mana cikgu nak create bahan cikgu ya. Okey, cikgu klik create di sini. Okey, kat sini ada assignment, ada quiz assignment, ada question, ada material ataupun reuse post dan bawah sekali ni topik. Topik maksudnya contoh cikgu dah buat kelas biologi. Cikgu nak asingkan ikut subtopik dalam kelas cikgu tu. Contoh ada mungkin topik A, topik B, topik C. Jadi cikgu typekan di sini ya, topik ni. Okay, supaya mudah kita nak arrange bahan-bahan kita tu ikut topik kita tu lah, tajuk kecil kita. Okay, assignment. Okay, kita klik pada assignment. Ini cara kita nak create assignment. Pertama kita mesti letak tajuk lah. Ya, tajuk. Bagilah tajuk apa. Contohnya tutorial 1. Okay. Di sini adalah instruction, arahan. Okay. Ini depend pada bahan cikgu ataupun cara cikgu nak menyampaikan PDP itulah. Okey, instruction ni contoh kita nak sertakan bahan.
Okay. In create ni maksudnya bahan-bahan yang cikgu create daripada scratch, maksudnya daripada kosong. Kita ada docs, slide dan sheet. Ini adalah serupa macam Microsoft Office. Docs ni merupakan macam Word, slide ni macam PowerPoint dan sheet ni macam Excel lah. Ya, ni Google punya version sendiri. Okey, dan add pula, cikgu boleh add bahan tu daripada Google Drive. Maksudnya cikgu dah save siap-siap dalam account cikgu ni yang kita login ni. Dan juga cikgu boleh masukkan link daripada internet. Contoh cikgu jumpa laman web yang menarik, yang bermanfaat, yang berguna untuk pelajar. Cikgu boleh masukkan link tu. Ataupun cikgu boleh upload file daripada komputer cikgu, hard disk cikgu dengan button ini. Ataupun dan yang terakhir ni cikgu boleh masukkan melalui link YouTube saja. Ya. Faham cikgu setakat ni? Faham. Faham. Cikgu boleh buat lah sambil-sambil saya tunjuk ni, cikgu boleh buat sendiri. Terpulang pada cikgu nak ambil bahan mana. Okay, contoh saya ambil YouTube lah. Saya ambil YouTube. Sebab saya pun tak mahir bio ni, saya tak ambil bio. Tapi saya cubalah Structure of heart cikgu? Subjek saya TMK lah. Oh. Komputer science lah. Tapi saya cubalah sebab saya pun minat juga sains ni sebenarnya. Alright. Contoh biologi lah kan. Okay, jadi di sini cikgu boleh search mana yang sesuai untuk student cikgu lah ya. Contoh saya pun ambil biologi SPM contoh kan. Okey, jadi di sini adalah disertakan contoh tajuk ni struktur sel kan. Cikgu minat yang ni. Okey, kita boleh ambil ni dan kita klik add. So dia akan ada kat sini lah. Tingkatan 4 SPM struktur sel contohnya. Arahan dia, cikgu bolehlah tulis. Okey, pelajar dikehendaki menonton video YouTube ni dan membuat ulasan contohnya. Ataupun menonton dan memahami struktur sel. Okey, cikgu dan boleh tulis kat sini lah. Okey. Jadi Cikgu Fazli, bila nak add YouTube ni, bermakna kita kena online lah ya? Ya, kita kena online lah. Maksudnya kalau kita tak online, dia tak akan naik lah link-link yang kita search tu. Okay. Kalau cikgu tak ada internet, ataupun cikgu nak tanya dari segi online, offline ke macam mana? Yelah, kalau YouTube online lah. Kalau online macam lah, kita search lah. File macam kita yang sedia ada, tak perlulah kan? File tak perlu, maksudnya kita cari kat file. Okay, dan dia akan terus naik, nampak ni, select file from your device. Okay, dan dia akan explore kita punya hard disk lah. Maksudnya file-file mana kita dah simpan. Ya, dekat dokumen kita ke, terpulang pada kita lah. Okay. Okay, terima kasih. Okay, My Drive pula adalah dia serupa macam hard disk, tapi My Drive ni kita punya simpanan sendiri, storage di dalam Google Drive. Cikgu tahu kan Google Drive ni dia save dalam internet, dia save dalam kita punya account. Dia tak save dalam kita punya hard disk. Ini kelebihan atau kebaikan Google Drive ni tadi ya. Dia menjimatkan space dan dia akan penuh lah. Dan dia disimpan secara online. Maksudnya cikgu login kat mana-mana komputer, laptop pun cikgu akan dapat file yang sama. Dengan syarat account yang sama cikgu join. Okay cikgu ya. Jadi cikgu fahamlah serba sedikit kat sini macam mana nak masuk link, macam mana nak masuk YouTube, macam mana nak masuk file dan Google Drive. Link ni kalau cikgu ada link lah. Contoh saya type kat sini www.moi.gov.my. Okay. So dia akan terus link ke KPM. Dia akan naik kat sini lah. Okay, kalau cikgu rasa tersalah, cikgu nak klik button, cikgu boleh delete kat sini. Okay, boleh faham lah setakat yang tengah-tengah ni? Okay, di sebelah kanan ni pula, okay, kat sini kita nak assign untuk siapa? Contoh, untuk kelas bengkel unit biologi. Sekarang ni dia dah ada paparan baru. Kita boleh juga bagi untuk kelas-kelas yang sebelah. Contoh macam saya ada 2, 3, 4, 5, 6 kelas kat sini. Saya sebagai teacher. Dan saya boleh assign untuk kelas ni juga. Nampak tu dia naik 3, 4 kelas. Boleh faham cikgu ya? Jadi mungkin cikgu mengajar tutorial praktikum yang lebih daripada 1, 2, 3 atau 4. Cikgu boleh assignkan benda yang sama je kalau cikgu rasa mereka tu perlu dapat bahan yang sama lah. Ya. Okay. Ni di sini cikgu boleh select kelas. Okay, bila dah select kelas pula, cikgu boleh pula select untuk student je contoh. Okay, sekejap ya.
Oh, sini tak boleh. Sebab sini all student tak ada orang lagi join. Kalau cikgu-cikgu semua dah join kelas saya, nanti akan nampak senarai murid-murid kita kat sini. Jadi kita boleh tick mana yang kita nak bagi, mana kita tak nak bagi. Maksudnya kita untick lah siapa yang tak dapat. Boleh juga pilih kat sini. Ni dia dah memang default all student lah. Okay, points ni tadi, inilah peratus dia tadi. Peratus markah tadi. Okay, berapa markah yang cikgu nak bagi pada student ni? Sama ada 100, sama ada 60, sama ada berapa. Ataupun kita boleh pilih ungraded. Bila ungraded maksudnya tak perlu diberi grade lah. Maksudnya assignment ni kita nak suruh dia saja-saja buat je. Okay, ni kalau kita pilih ungraded lah. Okay, maksimum dia 100 lah. Cikgu boleh letak 5, cikgu boleh letak 60. Macam kami di sekolah rendah, kami gunakan band. Band 1 sehingga 6. 6 yang terbaik, 1 yang terendah. Jadi kita boleh letak lah hasil kerja dia tu band berapa tahapnya. Okay. Ini points. Okay, due date ataupun no due date kat sini defaultnya. Due date ni adalah biasalah kita bagi assignment pada pelajar, mestilah ada tarikh akhir betul untuk dia orang hantar. Jadi kat sini cikgu pilih tarikh bila yang mereka sepatutnya hantar. Contoh cikgu nak bagi dalam sepanjang tempoh PKP ni sehingga 14 April contohnya kan. Okey, time kita dah bagi masa sebelum pukul 3 petang contohnya. Okay, jadi kita nyatakanlah masa dan tarikh. Alright, jadi dia akan save kat sini 3 petang 4 April mesti submit. Okey, topik tadi ni yang saya kata cikgu kena pecahkan topik ni tadi. Okey. Contoh topik saya kat sini sel. Okey, saya letakkan sel. Okey, bawah ni ada function baru iaitu rubrik. Kalau department cikgu ada buat satu rubrik, satu jabatan, maksudnya pentaksiran yang gunakan rubrik, cikgu boleh create rubrik kat sini lah. Ya. Maksudnya kriteria pertama berapa, kriteria kedua. Saya pun tak berapa mahir sangat sebenarnya rubrik ni sebab pentaksiran saya tak adalah berkaitan banyak dengan rubrik. Kita orang biasa pakai band 1, 2, 3 ataupun grade je ikut peratus. Jadi saya rasa pensyarah mungkin lebih mahir di bahagian ni lah ya. Okey, kalau rubrik yang dah sedia ada, cikgu ambil je reuse. Sebab rubrik ni saya faham bukannya seorang dua yang buat, dia mesti bersama-sama, betul cikgu? Betul-betul. Alright ya. Jadi rubrik kat sini lah. Okey, bila dah siap semua ni, topik contoh sel, kita nak suruh dia nonton. So kita assign dia. So bila assign dia akan naik kat sini lah. Ya cikgu. Nampak dah tajuk sel. Okey, contoh kat sini dia susun lah cikgu punya tajuk. Katalah saya punya tajuk lain pula. Topik baru. Contoh betul-betul ke ni saya letak ni virus. Sempena COVID-19 ni Semua dah buka pasal virus Sel dengan virus lain lah cikgu Lain sangat. Lain. Okey, alright. Jadi saya dah create satu topik berkaitan dengan virus, ada satu topik berkaitan dengan sel. Jadi contoh-contoh sel assignment cikgu susun sini. Okey, untuk topik virus pula kat sini kita boleh rename balik lah kalau kesilapan ke, nak tukar nama ke, boleh delete, boleh copy link juga ataupun boleh move down. Contoh kita nak bawa dia naik atas, turun bawah. Okey, kita create lagi contoh assignment yang lain. Okey, kali ni virus pula. Cuma saya bagi tajuk COVID-19 contoh kan. Right. Jadi saya nak buat apa ya? Okey, saya nak createkan satu docs. Arahan dia adalah ini level 1 je lah, level cerita. Saya tak nak ceritakan pengetahuan kamu tentang COVID-19. Okay. Alright, jadi yang kedua pula, button yang kedua saya nak ajar cikgu adalah create. Tadi kita add daripada bahan yang sedia ada, maksudnya dia dah ready made kat semua ni. Okey, create ni maksudnya dia belum ada lagi. Jadi cikgu nak masukkan docs contoh. Okey, docs ni macam Word. Tadi soalan saya adalah macam mana buat penceritaan. Maksudnya kalau macam ni ada setengah cikgu kalau mengajar direct ABC tak apalah, tapi kalau nak mengajar karangan macam mana pula kan? Okey, jadi kita sini bolehlah bagi tahu tajuk. Okay. Kat sini kita bagilah sikit arahan.
selesai. Jadi di bawah ni dia tulislah esei dia, ya, berapa patah perkataan, mungkin cikgu dah bagi limit 300 patah ke, berapa muka surat ke, dan beserta-serta bahan dan gambar. Dekat sini murid boleh dapat. Okey. Saya savekan sini. Okey, satu lagi saya nak beritahu, Google Sheet ni dia auto save cikgu. Dia tak ada button kita nak klik save, tak ada kat sini. Kat mana-mana kita tengok gambar disket pun tak ada. Sebab dia auto save selagi internet kita online. Okey, saya pangkal balik. Jadi kat sini, ni ada satu setting yang saya bagi tahu itu. Masa saya punya present dekat Matrik Negeri Sembilan itu tak ada elektrik, ada gangguan. Jadi cikgu-cikgu tak boleh tengok saya nak paparkan. Jadi hari ni kita secara webinar ni cikgu boleh tengok kat skrin saya. Okey, ini yang saya nak bagi tahu itu, student can view file. Maksudnya student ni hanya boleh tengok je. Ya, kalau kita type apa-apa tadi di sini, dia hanya boleh nampak je. Dia tak boleh buat apa-apa cikgu ya. Okey. Alright. Itu satu. Yang kedua, student can edit file. Maksudnya file yang saya bagi ni, file yang saya bagi ni, semua student yang kita assign tadi boleh edit dalam satu file yang sama. Maksudnya baris 1, student A boleh tulis, muka surat 2, student B boleh tulis. Ya, ini kalau satu file. Ataupun student can edit file. Dan yang terakhir ni, make a copy for each student. Okey, seperti mana kita faham, maksudnya dia akan buat satu salinan untuk setiap murid. Jadi cikgu nak murid-murid ni hantar masing-masing punya hasil. Cikgu kliklah kat sini, make a copy for each student. Maksudnya student A akan buat kat dia punya je, student B akan buat kat dia punya je. Dan cikgu akan dapat dua file yang berbeza lah kalau dia submit balik. Okey, ni tadi kita dah tahu kan ada due date semua. Okey, saya just nak go through sikit satu lagi function assign ni. Okey, contohnya time tu optional je lah. Topik tadi saya letak dalam viral sebab kita dah create. Okey, assign ni cikgu. Kalau cikgu klik assign ni, dia akan terus masuk ke dalam menu lah. Tapi katalah cikgu nak bagi assign ni berjadual. Maksudnya, cikgu tak nak bagi secara terus lagi. Cikgu nak tunggu 2 hari ataupun puan pensyarah semua ada meeting dan khusus tak dapat melaksanakan kelas. Jadi kita boleh buat secara schedule. Maksud schedule sini kita set bila assignment ni akan muncul. Contohnya hari ni 31 kan, 30. Kita nak bagi dia muncul esok pada jam 8 pagi. So esok kita tekan schedule, esok 8 pagi baru dia akan muncul. Ya. Okey, ini contohlah. Okey. Dan dia akan warna kelabu kat sini. Nampak tak? Dia ada warna kelabu. Bila warna biru ni, maknanya student cikgu dah boleh buat. Dah ada, dah nampak di paparan mereka. Kalau warna kelabu ni, maksudnya student belum nampak lagi. Dia ada tulis kat sini, schedule for tomorrow 8 AM. Okey, boleh faham cikgu? Boleh cikgu. Okey, alright. So saya Memang banyak. Rasa macam banyak sangat cikgu, tapi tak apa, kami cuba perlahan-lahan lah digest. Perlahan-lahan Okey. Itu satu step lah sebab biasanya memang Google Classroom ni lebih masa dia. Tak apa. Okey, cikgu cuba create sekarang ni tutorial masing-masing, topik ke, ada masalah apa-apa ke? Cikgu Fadli, kami berminat macam cikgu cakap kan, kami ada grup besar, satu grup besar, lepas tu boleh add teacher and then nanti nak joinkan student. Boleh tak kalau Cikgu Fadli bimbing kami kat situ? Okey, boleh. Maksudnya untuk buat unit masing-masing je ke? Unit biologi saja? Sebab sekarang ni kalau yang individu tu memang kami akan buat masing-masing. Cuma sekarang ad hoc untuk isi PKP yang 2 minggu ni kami cadang nak buat by a group. Kami ada sebenarnya satu unit, ada 2 grup. Grup SDS Puan Izaha penyaras, grup SES Puan Annie. Jadi kami nak invite satu grup tu, kalau SDS berapa Dayah? 19 ada Dayah? Itu siapa? Okey, 19 orang. Jadi kami nak 19 semua orang ada dalam tu. Kemudian kami nak nanti share bahan yang sama kepada pelajar kami. Macam mana cikgu? Okey, pertama dulu saya nak beza apa 2 grup ni? Function dia ke, nama ke, jenis ke apa? Jenis kos. SDS ni 1 tahun.
Okay. SDS tu stand Oh, for sistem 2 semester, 1 tahun lah. oh, I see. Betul. Maknanya untuk grup student yang 2 sem dengan grup student yang 4 sem tu lah. SDS ialah semester apa ni? Sistem 4 semester. Okay. Silibus memang agak berbeza lah dan pelaksanaan dari segi tutorial, amali dengan kuliah pun ada perbezaan dari segi silibus. Okey, jadi saya sarankan masing-masing grup tu ada penyelaras dia kan. Okey, jadi di menu utama ni lah tadi saya cakap. Jadi peranan ketua grup tadi tu, dia kena create satu kelas lah kat sini. Cikgu, kami tadi dah cuba. Niza tolong kalau tunjuk boleh ke Niza? Boleh. Niza tunjuk. Saya nak tunjuk yang kelas yang saya dah create tu. Yang kita punya guru SDS tu, saya nanti cikgu boleh tunjuk macam mana kita nak share bahan-bahan yang kita ada lah kan. Okay. Saya stop presenting dulu, saya bagi laluan lah pada Okey. Boleh? Bawa plastik tu dari mana? Okay, yang siapa nak present dulu tu bolehlah tekan share screen di menu tu. Sekarang ni Puan Nizaha penyelaras SDS. Nampak ke? Ada. Ini yang saya dah buat sistem 2 semester. Ni yang saya dah invite sebagai teachers. Okay. Jadi ini grup dia lah. Ya. Ni grup untuk SDS. Yang ni. Okay. Jadi function yang cikgu nak buat adalah pensyarah ni dia jadi student ke dia jadi co-teacher? Co-teacher. Oh, co-teacher. So dia mengajar jugalah. Ya, buat macam Puan Faizah kata tadi, nanti dalam grup ni semua pensyarah dia boleh letakkan bahan-bahan dia untuk dikongsi dengan pelajar. Buat masa ni kami tak ada pelajar lagi lah. Tak invite lagi lah pelajar. Jadi saya boleh suggest kat situ mungkin topik-topik yang boleh buat di bahagian classwork tu tadi. Classwork, Okay. Mungkin boleh asing ikut nama pensyarah ke, kalau ada grup kecil lagi ke, tutorial ke kan. Maknanya di bahagian topik tu kita sub lagi lah sebab grup ni saya tengok macam besar sangat. Berapa orang student yang boleh muat, yang nak dimuatkan? Itulah saya tanya cikgu je contohlah kalau katalah saya macam saya Nizaha, saya ada 3 tutorial. Jadi bila saya ada 3 tutorial, Google Classroom ni kalau saya buat tapak saya sendiri untuk 3 kelas tutorial saya saja cukup. Memadai daripada kami buat semua sebagai satu kumpulan besar ni. Pun boleh juga. Maknanya cikgu buat satu lagi classroom lain untuk tutorial cikgu tu je. Tapi yang co-teacher saya ni akan ada akses juga kan pada kumpulan tutorial saya tu? Kalau cikgu add dia sebagai co-teacher dalam grup baru tu lah. Kalau cikgu tak buat grup baru, maksudnya cikgu nak letak dalam grup yang sama ni, maknanya cikgu share dalam ni je lah sebagai classwork tu tadi. Oh, maksudnya saya invite student saya semua di sini lah? Semua di sini lah. Tapi pensyarah lain ni yang cikgu add ni co-teacher ni, dia orang mengajar student yang sama ke macam mana? Tak, diorang ajar student diorang sendiri. Cuma sekarang ni cikgu nak letakkan semua yang ambil grup ni akan duduk serentak lah, maksudnya segrup lah. Sebenarnya saya nampak style ni macam lebih kurang macam sekuliah lah, maknanya satu kuliah tu untuk grup SDS ni lah. Sebenarnya kan Niza, kami sebenarnya hasrat nak buat bahan sebab kami bahan kalau buku tutorial sama cikgu. Kalau nota pun kami sama. Jadi untuk masa terdekat ni untuk kami macam nak run dengan kelas macam tutorial kita ada 11 topik. Okey. Jadi boleh tak kalau macam contoh Nizaha buat topik 1, Faizah buat topik 2, Azrina 3, lepas tu nanti macam tu yang tak faham macam maksudnya kalau letak dalam tu, lepas tu nanti boleh ke nanti kita daripada sini terus share je dengan student? Boleh. Maksudnya topik tu dah asing siap-siap lah. Lepas tu asingkan lah, assign lah siapa yang buat topik A, siapa buat topik B,
Siapa buat kompetisi dan hasratnya semua macam bahan tu yang lah. sama kan. Ya, hasrat macam tu. Jadi nanti kami hanya akan share je kata, okay, macam akak ada 2 kelas. Katalah topik satu tadi Nizaha sedia. Jadi akak akan suruh pelajar akses kepada kelas Cikgu Nizaha. Boleh ke macam tu? Lagi baik. Kalau dia dah duduk dalam kelas yang sama ni, contoh bawah student ni nanti, kan ada beratus-ratus lah saya assume satu Ya. kan. Berapa ratus tu agak-agak? Kita 54 praktikal dah kan? 45. 45. Jadi 45 tu termasuk di S. Berapa Niza? 45 saya rasa dalam 1000 lebih kot. 800 800 lebih kot, 800 lebih pelajar. Okey, saya nak ingatkan kalau dalam G Suite function Google ni, dia boleh letak 20 co-teacher paling banyak lah. Okey. Dan dia sebenarnya total up dia boleh letak 1000 person per group. Tapi dia akan minus dengan lecturer ataupun teacher, co-teacher tadilah. Maksudnya kalau seorang cikgu, 999 tu boleh diletakkan sebagai student. Kalau cikgu dah letak 20 orang teacher maksimum, dia akan 980 remaining tu adalah student. Faham tak? Faham. Faham. Okay. Jadi pandai-pandai cikgu lah, maksudnya susunkan macam mana tu. Takutkan ada cikgu tak muat, ada student yang tak muat. Jadi dia ada limit dia kat situ lah. Kalau nak letak the whole semester lah ataupun the whole kuliah tu dalam satu classroom boleh juga. Boleh cubalah. Sebab saya pun tak pernah cuba 1000 ni, tak pernah cecah. Saya 1000 ni satu student saya lah biasanya satu sekolah tu. Biasa kakak saya, contoh macam sekolah rendah lah contoh saya dah set panitia darjah 5 saja kan. Jadi darjah 5 tu mungkin dalam 200 hingga 300 orang student je. So boleh muat lagi lah. Tu kalau kita nak share semua tahap 5. Maaf nak tanya Ya sila. Katalah macam Puan Nizaha ni, contoh kat situ ada nama Cikgu Puan Mazna dengan Puan Nur Asfariza kan? Okey. Sekarang ni diorang adalah co-teacher. Ya. Okey, katalah Puan Mazna punya kelas adalah S1AP1. Kelas A. Puan Nur Asfariza kelas B. Bermaksud Puan Mazna akan ada akses kepada kelas Puan Nur Asfariza. Betul tak? Ya. Apa-apa grade semua cikgu yang lain tu tak ada rahsia lah, maksudnya among of all co-teacher kan? Tak ada. Dan saya nak beritahu, kalau kita grading murid tadi, contoh kelas tu sebenarnya kelas Puan Azwin dan student Puan Azwin tadi kan. Okey. Kalau grade tadi, Puan Lim Zin Yi ni pun boleh bagi grade juga pada murid pada student Puan Azwin. Maksudnya dia boleh edit. Boleh bagi markah dan boleh semak juga. Faham tak? Sebab student tadi kat bawah tu beratus-ratus, betul tak? Betul. Tak kira lah dia kelas A ke, kelas B ke, kelas C, dia akan duduk di classroom yang sama. Faham tak? Dia macam letak satu tempat kan? Dia tak satu tempat. Sebab tu boleh juga sistem macam ni, tapi saya suggestkan jugalah. Maksudnya kalau cikgu nak buat in smaller groups, maksudnya nak pecah ikut praktikum dan tutorial cikgu tu. Jadi buatlah satu lagi kelas yang berasingan. Ataupun mungkin cikgu boleh buat kelas nama tu nama cikgu, tapi student tu semua student yang cikgu ngajar saja. Maksudnya student yang cikgu tak ajar tu tak perlu masuk dalam tu lah. Tapi cikgu boleh add orang lain sebagai co-teacher dalam classroom yang cikgu create tu. Okay. Macam saya dah buat kelas. Okay, alright. Lepas tu saya dah buat tapak untuk macam sistem 4 semester lah. Okay, alright. Okay, katakanlah student saya dalam satu kelas ada 15 orang. Tapi semua ke-6 cikgu sistem 4 semester boleh akses ke dalam kelas tu. Jadi cikgu dah create. Maksudnya kan sebab kita add co-teacher, bukan kita add okay. Ya, betul-betul saya faham. Jadi maknanya 6 teacher yang ajar student yang sama tu cikgu boleh letakkan ke dalam tu. Okey. Boleh cikgu faham Faham. Jadi itu kalau nak smaller groups lah. Means that kita punya audience kita tu yang penting. Kalau cikgu scroll kat bawah tu kat student tu lah yang penting. Bahan yang cikgu share dalam classroom yang cikgu kuat sedang tunjuk kat saya ni, maksudnya untuk 200 atau 300 orang student tu lah tadi kan. Berapa? 900 ya? Itu 1000. Dalam lingkungan tu lah. 1000. Jadi untuk semua student tu dia akan dapat bahan yang sama daripada semua lecturer di atas ni lah. Kalau semua lecturer di atas ni letak apa-apa bahan di classwork tu, semua 1000 student ni boleh masuk lah. Tak sampai 1000 lah, saya assume kat sini 20 orang teacher dan 980 student tu boleh access.
Kalau student cikgu kurang daripada 980 lah. Jadi Cikgu Zulkifli contoh kat situ kan, Cikgu Zulkifli ada tu. Jadi dia post apa-apa, Cikgu Rosmaliza pun boleh post apa-apa dan 980 student ni walaupun dia tak mengajar, tak kenal pun Cikgu Zulkifli contoh dengan Rosmaliza ni, tapi dia boleh dapat access grup yang sedang dibuat ni, sistem 2 semester ni. Kalau cikgu, kita dah ada grup besar. Let's say kalau kita create juga grup kita sendiri, bahan dalam grup kita sendiri tu adakah sama dengan grup besar ni atau dia akan macam lain? Okey, pertama sekali bila kita buat grup kecil tadi banding dengan grup besar ni kan, paparan dia dah lain lah sebab ni classroom yang kedua. Okey, tapi sebab kalau cikgu function cikgu grup A dan grup B, cikgu duduk sebagai co-teacher, cikgu boleh access juga. Contoh saya tadi saya tunjukkan, ada satu kelas tu saya sebagai co-teacher dia. Bukan dia yang create. Tapi bahan yang saya nak hantar tu saya boleh hantar juga kat kelas dia. Faham tak? Saya boleh sharing faham tak? Boleh ulang sikit cikgu? Boleh ulang? Okay. Nak tunjuk skrin saya? Ya. Okey, saya tunjuk skrin saya. Okey, nampak tak? Nampak cikgu. Okey. Sekarang ni, okey tadi saya terlupa sikit satu benda nak terang. Okey, dalam banyak kotak-kotak kecil ni, kalau yang ada gambar bulat ni, contoh ada gambar orang dalam kelabu ni, maksudnya itu adalah cikgu kita. Maksudnya kita join dia sebagai murid. Kalau kotak yang biasa ni tak ada bulat tengah-tengah ni, ini kelas yang kita create. Mana ni classroom kita lah. Faham. Okey. Alright, so saya klik satu lah kat sini, bengkel pemantapan ya. Ini antara bengkel saya sebelum-sebelum ni. Jadi dekat sini, classwork ni, saya boleh assign bahan juga kat sini. Kalau cikgu tengok kat sini, yang atas ni, nama atas saya ni, dia lah yang create classroom ni. Cikgu Rimi Mas Adila ni, saya hanya co-teacher dia. Tapi bila saya nak post bahan, saya boleh post bahan di sini. Okey, contoh saya buatlah tajuk apa-apa kan. Okey. Nampak tak dekat sini tadi saya terangkan? Ni bengkel pemantapan tu, saya boleh letak juga dekat bengkel unit biologi. Nanti di kelas bengkel biologi tu akan dapat juga bahan yang saya assign ni, assignment ni. Faham tak? Jadi contohlah, cikgu yang pembuat bahan tu tadi, dia dalam masa yang sama dia adalah ahli grup besar tadi kan? Grup yang dan dalam masa sama dia juga nak sediakan bahan untuk grup praktikum dia yang kecil tu kan, yang tutorial tu. Jadi dia tik lah dua kelas ni. Dia maksudnya dalam konsep sharing lah cikgu kan? Boleh sharing lah. Kalau dia rasa bahan tu tak sesuai untuk grup besar, dia rasa untuk student dia je. Okey, dia boleh lah antik kelas yang mana tak sesuai tu. Faham. Dia boleh tik semua lah kalau ada 10 kelas dia nak tik. Contoh kan, ada 10 praktikum contoh kan. 10 praktikum tu nak share bahan yang sama. Cikgu tak nak ulang 2 kali, 3 kali, 10 kali punya kerja kan. Jadi, cikgu tik kelas A, kelas B, kelas C, praktikum 2, praktikum 3, praktikum 4. So dia akan dapat assign bahan yang sama. Bila cikgu dah upload tadi. Dekat bahagian add ni lah. Boleh faham ke tu? InsyaAllah masa ni bolehlah sikit. Tak tahu lah kan kawan lain. Harap faham lah tu. Rasa boleh kot. Dia sebab banyak kita dapat pengalaman ni try and error lah. Yelah. Sebenarnya ada pengalaman dia, trik dia. Dia kena cuba dulu kan? Nak cuba ya. Kalau nak cuba kat grup besar tu pun boleh. Okey, saya tak ajar satu lagi tadi cara macam mana nak add student. Tahu ke nak add student? Ke saya boleh skip tajuk tu? Cikgu ajar je lah cikgu. Okey, saya ajar je ya. Okey, sekejap saya buang ni dulu. Dah 11.33 boleh apa sikit cikgu Okey. Boleh lagi. Mungkin last lah ya untuk apa orang kata add student ni. Okey. Okey, ya saya tekan ke sini. Okey. People ni tadi paling mudah sebenarnya cikgu bagi kelas kod ni je. Cikgu copy, letaklah kat WhatsApp group student ke. Cikgu medium communicate dengan student pakai apa? WhatsApp ke Telegram? Dua-dua, ada yang Tele, ada yang WhatsApp. Kan? Okey, tak apalah mana-mana pun. Ataupun unit bio yang buat grup besar tadi kan. Ambil je kelas kod ni, dekat sini ada paparan kelas kod. Bagi je pada student kod ni. Mana saya sedang paparkan ni pun kalau cikgu rasa nak join kelas ni, masuklah. Bolehlah masuk. Nanti adalah paparan. Okey, yang kedua,
adalah cikgu invite satu persatu melalui email mereka. Contoh cikgu dah ada soft copy ataupun dah dapat senarai email student cikgu masing-masing kan. Cikgu type lah email dia orang kat sini. Ahmad@moedl, Ali@moedl, Siti@moedl contoh kan. Satu persatu. Faham cikgu Jadi cikgu copy paste lah daripada senarai email tu. Ini cara yang kita add dia tanpa dia punya kerelaan lah maksudnya. Maknanya secara tak aktif lah, secara pasif. Nanti bila dia dah login, automatik dia terus masuk dalam klub tu. Tapi ni leceh lah. Jadi saya sarankan cikgu share je kod ni tadi pada student cikgu. Pada grup yang grup besar tadi punya kod lah. So student-student ni masuk je lah untuk dapat bahan. While untuk tutorial pun cikgu gunakan kaedah yang sama juga. Bagi ke kod ni untuk kelas tutorial cikgu saja. Dan itu dah nak add student lah. Boleh faham setakat ni Ni bahagian tab add student. Tapi suka tip cikgu yang kedua tu, tanpa rela jemput student tu. Itu Okay. suka. Tanpa rela tu tapi syarat dia cikgu kena ada senarai email dia orang lah. Macam cikgu share student screenshot gambar list student cikgu tu kan baru dapat MOEDL tu kan. Yalah memang kami dibekalkan. Ya. Saya pun add juga student tanpa rela tapi selagi dia orang tak login, selagi tu kelabu lah. Jadi memang suruh dia aktifkan, kena aktifkan jugalah dia punya account Macam student kan, contoh saya bagi 5 intellect ni. Okay. Nampak, student saya yang tak login lagi ni, dia warna kelabu lah. Faham. Invited. Tapi student yang dah accept, dia akan jadi warna hitam. Maksudnya dia dah terima lah ataupun dia dah pernah login, dia pernah aktifkan akaun dia. Ini antara kelemahan lah sekolah saya ni sebab tak semua murid ada internet dan akses. Di bandar, tapi kami pun duduk penghujung bandar. Banyak parent-parent yang duduk flat, asnaf lah. Jadi kita galakkan lah, kita tak adalah mewajibkan. Okay cikgu itu antaranya lah. Apa lagi cikgu nak berminat nak tahu? Rasa grading pun tak susah kot cikgu Grading ni. Ya saya. Nak tanya. Ha. Kalau dari bahan daripada kelas besar tadi, kita nak share dengan student kita kelas lain. Macam mana? Okey. Nak share okey saya tunjuk. Semulalah kan? Semulalah. Ya, saya tunjukkan mana tadi. Okey, ini Okey, dalam kelas work ni saya bukan cikgu dia. Okey. Mungkin saya boleh copy link lah. Saya copy link. Okay, kita tengok dalam group ni boleh paste tak? Tak boleh. Maksudnya dia tak boleh share secara direct lah cikgu. Cikgu kena, kalau cikgu rasa bahan tu menarik, cikgu download dulu. Lepas tu cikgu upload ke classroom cikgu. Kalau cikgu nak copy link boleh ke? Saya rasa try copy link. Kat sini saya letak kat instruction. Okay. Takut dia orang tak ada access lah. Okay. Ini saya assign. Okay, sekarang saya nak cuba beberapa orang pensyarah cuba join classroom saya, boleh? Boleh. Okay. Masukkan ni. Pergi ke menu utama, tekan join. Join. Okay, dan bila klik join dia minta kod kan, masukkan kod ni. P6Q. Okay, saya dah join. Nampak ya? Yang lain-lain pun cuba ya. Dah. Okay, kita ada berapa orang peserta pagi ni?
boleh join lah. Ada 23. Saya 25. Okey, lebih kurang lah 25 orang online. Jadi, okey, tak apa, saya tunggu sikit lagi. Cikgu sambil tu ada soalan daripada Puan Rozana. Puan Rozana, Okey. Puan Rozana ada tak? Halo, Assalamualaikum. Puan Rozana, Saya nak tanya, kita dah create besar untuk pensyarah semua pensyarah unit bio. So jadi dekat situ adalah sebagai tapak untuk simpan bahan-bahan unit bio. Okey, jadi kita tak payah invite student, boleh kan? Cuma setiap pensyarah tu dia boleh ambil bahan tu dan share dengan kumpulan praktikum student masing-masing. Boleh juga. Maknanya grup tadi hanya untuk grup bahan, tapi tak ada student maksudnya. Tak ada student, cuma kita simpan semua bahan-bahan kita dan kalau mana-mana pensyarah nak bahan-bahan tersebut, so dia boleh ambil bahan tersebut daripada grup tersebut untuk share dengan pensyarah untuk pelajar masing-masing. Boleh juga. Ini grup sharing bahan lah. Maksudnya satu idea yang baik lah. Jadi mana-mana pensyarah yang ada bahan bolehlah kongsi kat situ. Tapi lebih better personal email lah kan cikgu? Sebab MOE ni untuk student kan? MOE ni student dan pensyarah pun boleh. Dia syarat dia domain yang sama. Satu account untuk satu email lah kan kalau ikut. Kalau kita nak create Google Classroom yang kedua, kena ada account baru lah kan? Tak payah, tengok macam saya ni tadi. Nampak cikgu kat mula-mula ni. Kelas banyak-banyak tu? Kelas banyak ni, account ni je saya pakai. MTDS saya ni, satu account ni je. Saya boleh create sampai berpuluh-puluh kelas. Oh, tapi kalau kita buat grup besar tu, dia boleh akses kepada semua praktikum, betul tak? Betul. Tapi kalau kita buat grup kita saja, tak invite teacher, jadi orang tak boleh akses kan tutorial kita tu kan cikgu? Ya. Kalau kita buat grup kecil, kita tak dapat grup kecil. Google Classroom untuk cikgu sahaja. Itu boleh up to kreativiti masing-masing lah. Macam kami di sekolah pun, ada yang tak guna untuk murid pun, ada yang buat ERPH menggunakan Google Classroom. Cikgu biasa dengar tak ERPH dalam Google Classroom? Jadi di situ co-teacher dia yang penyemak tugasan tu tadi, PK pentadbiran, guru besar, GPK 1 sampai 5 kan. Jadi student tadi cikgu-cikgu biasa yang submit dia punya RPH. Penyemak pentadbir. Dia pun share bahan juga dalam tu. Pentadbir boleh share bahan, admin boleh share bahan. Cuma student lah, kalau cikgu dia jadi student dalam group tu dia tak boleh share bahan lah. Student dia tak boleh share bahan dalam classroom. Dia hanya boleh assign dan boleh buat. Faham? Okey. Cikgu sekali lagi. Nak clarify sekejap boleh? Okey. So kalau yang grup bahan tu, kalau kita orang nak share kepada grup kelas saya sendiri, katalah ada 3 kelas tu kan. So saya kena download daripada grup bahan tu je lah. Tak boleh auto share. Tak boleh online share. Dia lah button forward masuk ke grup lain tu tak ada lah. Tak ada button forward. Macam yang faham ni cikgu nak forward je kan. So kena download balik lah. Okay, faham. Sebab Google Classroom ni function dia kena ada student lah. Saya mula-mula ingat tadi yang nak grup besar tu yang letak semua student sekaligus. Supaya student access kat situ kan. Tapi itulah tadi kelemahannya nanti kita boleh buat apa, sebab kalau semua macam pening pula kita nak handle. Sebab ini saya nampak kalau grup besar tadi kan yang ada dalam 900 orang student tu kan. Okay. Topik yang cikgu kena buat, pecahan topik dia adalah topik tajuk nama pensyarah tu lah. Maksudnya ada pensyarah A, pensyarah B. Jadi pensyarah A dia letak kat topik A saja. Jadi pensyarah B rasa dia nak guna bahan pensyarah A. Dia cakap kat student pensyarah B ni, okey, pensyarah student B sila ambil bahan-bahan daripada pensyarah A. Jadi cara tu senang sikit lah saya nampak. Jadi dia masih lagi gunakan grup yang besar. Kalau cikgu masih lagi nak gunakan grup yang besar lah. Kalau macam tu perubahan online pun memang berubah terus lah kan? Kita tak payah ubah 2 kali lepas tu bagi orang macam tu. So saya ikut ketetapan ketua unit ataupun ketua grup masing-masing lah. Masih stick nak buat grup besar ke, masih nak pecahkan kecil-kecil ke. Saya nampak kecil-kecil lebih mudah tapi kerja dia seorang-seorang lah punya kerja. Okey. Grup besar ni saya nampak mudahnya seorang 2 buat kerja, yang lain boleh dapat lah.
Yalah, kami dalam grup besar memang selalu assign ikut topik kadang cikgu. Okey, kalau nak assign ikut topik pun boleh. Maknanya pensyarah A, pensyarah B boleh buat topik yang sama, topik 1 contoh. Pensyarah C dan D boleh buat topik 2 contoh kan. Saya faham lah maksudnya kat situ lah. Nak pecah ikut topik pun boleh, nak pecah ikut lecturer pun boleh. Jadi yang tu mungkin pembahagian topik tu ikut ketua unit lah, macam mana dia pecahkan kepada anak buahnya kan, kepada rakan-rakan pensyarah lain. Jadi boleh juga you buat macam tu sementara nak tunggu student masuk ni. Setiap ketua grup yang semester 2 ataupun yang 4 semester tadi, dia buatlah ahli grup dia masing-masing, pecah ikut topik dan siap nanti student join in je. You bagi arahan dalam WhatsApp ke tu, you beritahu lah, okey, bahan mana nak rujuk, topik mana nak rujuk kan, assignment mana yang nak kena buat. Tapi kalau setakat nak share bahan cikgu, saya tak ajar satu lagi ni tadi. Create kat sini, assignment ni ada tarikh tempoh. Okey, kalau cikgu setakat nak share bahan, cikgu klik create, cikgu klik material. Material ni maksudnya bahan tu dia akan letak dalam grup, dalam Google Classroom kita. Kita boleh assign kat topik juga, tapi dia tak ada, nampak tak? Dia kosong bahagian due date, tarikh dan masa ni. Jadi kalau if you want to share bahan saja, you just click create ataupun buat baru ataupun you add je lah daripada mana-mana bahan yang dah ada. Faham tak? Jadi gunakan function material. Bukan function assignment. Material sebab dia tak ada due date kan. Dia tak ada due date. Okey, reuse post saya nak ajar satu lagi reuse post ni. Reuse post ni maksudnya kita guna bahan kita yang lama-lama. Reuse post bawah material tadi ni. Reuse post. Reuse post. Okey. Alright. So, reuse post ni dia hanya nampak nama kita je kat sini. Tadi saya ajar satu share link kan. Yang nak kongsi bahan tadi kan. Okey. Cara tu salah sebenarnya ambil ni. Reuse post saya boleh ambil bahan Cikgu Rimi ni. Nampak tak? Cikgu Rimi yang create bahan ni, perasaan anda setelah berbengkel ni kan. Nampak tak cikgu? Okey, nampak. Okey, yang atas ni je yang saya buat, pengenalan. Yang lain ni dia buat. Jadi saya boleh ambil bahan dia, contoh saya ambil profile Cikgu Rimi ni. Saya boleh klik reuse. Okey. Dan saya masuk kat dalam grup kita ni. Bengkel unit biologi. So tak pasal-pasal bengkel biologi pun dapat juga 2 ni. Jadi saya sarankan, okey cikgu dah jadi co-teacher dekat grup besar tadi kan. Lepas tu cikgu nak guna bahan cikgu lain tu, cikgu letakkan reuse post di grup kecil. Kalau ada lah. Kalau cikgu nak buat grup kecil, tutorial masing-masing. Boleh faham? Reuse post kat mana tadi cikgu? Kat mana? Material. Material. Reuse post. Reuse post. Function dia reuse post. Reuse post ni maksudnya kita boleh dapat bahan pensyarah lain? Ya, bahan daripada kelas lain yang kita menjadi co-teacher ataupun bahan yang kita dah create. Kalau macam grup besar tadi, katalah cikgu Cikgu Zulkifli dah buat topik 5. Jadi akan nak topik 5 tu akan pergi kat material, tekan reuse post, tekan pada bahan yang Cikgu Zulkifli dah guna tu. Dah buat. Ambil, lepas tu akan tampal kat kelas akak macam tu. Boleh faham? Jadi maknanya ada satu function reuse post kita gunakan dan boleh kongsi abang. Dengan syarat kita jadi co-teacher kelas tu juga. Ini ada 11.48 dah. Itulah. Ada soalan lagi? Saya rasa boleh dah kot. Cuma tinggal cikgu buat je. Moderator? Mana moderator ni? Saya sini. Cikgu Fadli. Ya. Kalau kita reuse post tadi, kita boleh setkan dia punya point, due date dan juga topik kan? Macam kita buat assignment. Boleh? Ke tak? Boleh. Boleh? Okay. Cuma kita kena klik bahagian
kalau kita nak letak tadi, dia mula-mula sinilah assignment ke reuse material. Kalau kita klik material, dia akan tak ada tarikh tutup tu. Kalau kita klik assignment, dia akan ada tarikh due tu. Kalau Betul, reuse post, guna bahan-bahan yang ada tarikh due kan. aha. Kan? Lecturer lain buat tu. Cikgu guna kalau reuse post juga. Oh, okey. Masih cikgu ni. Okay. Tengok pada bahan yang dia guna ni lah. Macam ni dia guna material. Macam ni dia guna material. Okay, Material di Ruspus. Nampak tak kotak dia tu ada kotak, ada dia. So automatik saya pun tak boleh guna due date lah. Sebab dia dah buat material. Material ni untuk bahan macam mana biasanya ya? Material ni biasa nota-nota. Kalau kita orang kat sekolah buat RPS tu perkeliling-perkeliling. Oh. Ataupun kalau cikgu rasa nota tu tak perlu ada tarikh, maksudnya bahan yang cikgu nak share tu adalah berbentuk nota. Ataupun soalan yang tak ada tarikh tutup, cikgu letaklah dekat material. Bahan bacaan ke, mind map ke. Ya. Kalau cikgu nak assignment juga, cikgu kena tengok kat reuse post ni ada tak assignment. Dia tak buat. Cikgu yang satu lagi ni. Tapi kalau saya masuk kat kelas lain, contoh 5 intelek ni tadi kan. Kat sini ada soalan. Satu lagi. Ya. Ini pun pengenalan ni pun nota je, tak ada yang assignment. Okay, saya letaklah pengenalan ni. Okay, saya gunakan bahan saya di kelas lain contoh kan. Okay, tajuk pengenalan ni. Okay, kat sini ada tarikh due date. Sebab yang creator yang asal tu dia buat pakai assignment. Dia depend pada creator asal tu lah. Kalau creator asal guna material, mana kita pun akan sedut tu secara material. Kita tak boleh sedut tukar jadi assignment pula. Faham tak? Kalau dia buat tu sebagai assignment, kita tak boleh sedut benda tu tukarkan jadi material pula. Faham. Maksudnya ambil sebiji je lah, boleh dia guna je. Dia akan copy sebiji lah, reuse post ni maksud dia copy sebiji function dia. Ni saya copy balik yang saya punya kelas lain tapi berbentuk assignment tapi saya letak no due date. Sebab saya gunakan function assignment. Cikgu Rimi tadi yang saya nak guna bahan dia guna function material. Tu yang tak boleh edit kat cikgu tu. Faham. Faham ya? Okey. Jadi saya serahkanlah balik semula kepada moderator. Memandangkan dah hampir pukul 12 dah ya. Takut yang mak-mak nak masak ke. Kawan-kawan tak nak tunjuk muka ke? Bagi Cikgu Fazli kenal. Okey, kejap ya. Saya tunjuk muka. Cikgu Fazli nak kenal pensyarah-pensyarah bio rasanya kot kan? Jomlah kita buka apa sebelum habis. Kita buka video tunjuk Kak Cikgu Fazli ya, Kak Faiza. Malu juga Kak. Pakai tudung kan? Nizaha, Hidayah, Asfa, Nadia. At least sungguhannya cikgu dapat tengok anak murid kan sebelum akhir. Nadia. Okey. Nadia, Nizaha. Anak selfie ke boleh lah ambil gambar screenshot ke. Pakai kenangan kita Saya lah supaya ada nampak. Nampak moderator nampak. Nampak semua nampak. Ilani, Jaza, Ruzana. Cik Zura, Syida tak nampak Syida. Liza. Kawan jom. Kenapa Kak nampak Ina, Niza, Nadia, Cikgu Fazli? Dia maksimum dia 4 je paparan cikgu. Oh ya ke? Kalau webinar dia 4. Siapa yang paling aktif dia automatik akan naikkan ke atas. Yang paling aktif. Cikgu Era ada. Cikgu Era masak dah kot. Cikgu Era. Peluang kat orang lain. Ada. Cikgu Era tunjuklah Cikgu Era. Kawan Cikgu Era ke kawan nak tengok Cikgu Era juga. Apa tengok suara. Oh ya ke? Okey. Okey faham. Banyak sangat slot dan webinar cikgu. Ya, betul banyak sangat. Kami pun banyak juga webinar ni. Tahniahlah cikgu. Sampai malam. Malam ni lah. Daya cakap apa ke Daya? Daya ada ke Daya? Hello, Assalamualaikum. Aku lepas unmute. Hello.
tengah duk menggodek jugalah. Itu yang macam leka sikit tu. Terima kasih. Banyak jugalah input dapat. Rasanya kena explore betul cikgu Fazli cakap tadi, kena explore sendiri. Rasanya dah lama nanti faham lah. Tapi terima kasih banyaklah sebab lama jugalah perkongsian masa untuk perkongsian sesi ni. Kali ni macam lama sikit kan, nak dekat sejam setengah dah. Dan terima kasih juga untuk effort Kak Fai dan juga rakan-rakan. Dan terima kasih semua rakan-rakan yang dapat meluangkan masa untuk join pada pagi ini dan sampai tengah hari ini. Semoga kita sama-sama lah manfaatkan apa yang kita dapat hari ini untuk digunakan sepanjang tempoh PKP ini supaya kita punya student on track lah. Tak terbiar. Okay. Bukan sebelum ni pun kita trace juga student kita tapi guna medium lain. Tapi mungkin guna GC ni nanti akan lebih membantulah. Terutama sekali untuk kita nak bantu grading tugasan diorang kan. Selama ni kita bagi-bagi je, tak apa yang diorang score kita tak tahu. Yang ni mungkin enhance sikit, kita boleh grade untuk diorang punya tugasan tu lah. So sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin lepas ni kita boleh berwebinar untuk untuk topik yang lain pula lah. Terima kasih Cikgu Fazli. Cikgu Era juga. Okey, Era juga. kan kita ada rakaman. So nanti cikgu-cikgu boleh ambil daripada chat luar nantilah. Dia akan publish dekat sana nanti. Kat mana Cikgu Era? Bila dah leaving nanti dia akan publish dekat sana. Publish kat sana tu kat mana? Dekat chat luar. Oh, dekat chat. Dekat Chat. Oh, chat. Tapi akak punya tak dapat chat lah Era. Akak punya tak ada chat pula ni. Tak ada chat. Tak apa nanti keluar. Kalau tak pun nanti saya bagi dekat Telegram lah. Era tolong bagi share kat Telegram Okay. Okay. Semoga cepat sembuh Cikgu Era. Itulah, nak sembuh pun, nak keluar, nak pergi klinik pun takut. Yelah kan. Alang-alang tu nak tanyalah. Ni kita punya sesi online ni kira macam mana maksudnya dari segi kok ada payment ke ataupun macam mana terfikir. Cikgu Era Fazli. Kena cakap terang ni. Kena cakap terang. Yalah. Ikut menganjur lah macam mana biasanya. Saya pun tak tahu juga. Webinar kan. Anda unik ke, anda inisiatif sendiri ke, saya pun tak pasti. Itu nanti kami akan bincang underground lah macam mana untuk bagi cikgu something lah kan. Tapi Cikgu Era Cikgu Fazli cakap je sebab kami ini pun sebab kami benda ni kan macam ambil masa cikgu kan. Jadi terus terang je lah kami faham. InsyaAllah. Lah. Bila tak lah. Tak tahu nak dia boleh cakap terang kan ayah kan sebab betul. Ikutlah ikhlas penganjur macam mana berapa nak bagi. Saya pun tak tahulah nak set payment kan. Sebab nak datang pun tak ada duit minyak apa semua penginapan. Yelah tapi masa cikgu yang kami bayar masa. Masa internet. Masa dan kepakaran. Kepakaran ya. Masa dan kepakaran. Tu saya serahkanlah pada unit lah, pada ketua unit ke ataupun Puan Faiza ke. Dia baik nanti kami akan bincang lah. Lah mana yang ada tu. InsyaAllah. Okay. Moderator masuk. Moderator dah keluar ke? Yes, belum ada lagi. Alright, okay. Okay, so kita tutup ya. Ina kejap, ni macam ada soalan nak tanya. Ada soalan? Okay. Sila. Boleh cikgu last. Boleh. Ada lagi nak tanya tu. Ya, Cikgu Fadli. Ya, saya. Saya nak tanya satu soalan. Alright. Semalam saya dah create satu Google Classroom untuk student saya. Diorang dah boleh masuk dalam classroom saya dan saya dah create satu Google Form untuk diorang jawab quiz. Tapi ada student yang komplain dia tak ada permission nak buka Google Form tu. Apa masalah dia? Okay, permission Miss cikgu create Google Classroom guna ID mana? Yang MOEDL tu. Alright. Okay, student cikgu login kelas cikgu guna ID mana? Sama, MOEDL. Sama dia orang dah dapat Okay, isu dia biasanya kita dekat allowed form tu kita tak gunakan domain yang sama. Maksudnya mungkin ada student tu dia terjoin guna Gmail biasa
Ataupun saya nak kena tengok lah sebab kes tu dia macam complicated juga. Dia case by case sebenarnya. Tapi kalau saya nak bagi tahu secara general, okay, dia sebenarnya kita tak allow quiz tu untuk domain yang lain. Maksudnya masa dia jawab tu mungkin dia tertukar domain. Saya punya andaian lah. Ataupun satu lagi mungkin student tu guna handphone. Kalau guna handphone dia ada strict sikit lah. Kena guna laptop lebih baik lah. Ya, lebih baik guna laptop. Okay. Okay, itu saja. Okay. Okay, thank you. Alright. Saya pun lupa, saya ada satu soalan sebenarnya. Tapi Ni kena cah ni. Ni moderator ni. Dapat 12. Boleh. Nak tahu beza sikit lah antara Google Classroom dengan e-pembelajaran kelas 1, 2, 3. Oh, yang semalam tu ke? Yang semalam tu, baru tengok semalam. Rasa macam lebih tertarik dengan pembelajaran kelas 1, 2, 3 tu. Itu sebenarnya third party apps. Maksudnya adalah aplikasi yang dibangunkan oleh syarikat lain lah. Maksudnya saya nak bagi tahu cikgu, sebenarnya ada banyak classroom secara portal ataupun secara online. Kalau cikgu biasa dengar selain daripada Google Classroom, Microsoft pun ada Microsoft Teams. Lepas tu cikgu pernah dengar Schoology. Biasanya KPM biasa pakai. Schoology, Edmodo, Classdojo, Edmodo. Dia orang ni pun semua adalah pembelajaran yang mana diletak bahan-bahan dalam tu dan kita belajar dalam tu. Jadi banyaklah platform. Kalau kelas 1, 2, 3 tu saya pun tak berapa mahir sebenarnya. Semalam pun baru nampak. Jadi saya tengok dia lebih kurang lah macam kelas-kelas yang saya sebut ni tadi. Tapi di KPM biasanya dia sarankan 3 tingkat ni lah. Dia yang lain-lain tu ada tapi mungkin tak berapa familiar lah. Yang pendadahan semalam hanya pendadahan pada peserta je lah, bukanlah kata kita wajib guna ataupun dasar KPM. Terima kasih Cikgu Fadli. Boleh mute ke? Yang lain boleh mute kejap? Boleh. Okay, so kita dah habislah. Alhamdulillah sesi webinar kita berkaitan dengan creating Google Classroom. Dan sebenarnya kita ada satu lagi Microsoft Teams kan. Cuma mungkin masa dah dah suntuk. Mungkin lain kali lah. Ya, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Muhammad Fadli bin Syahrul atas kesudian untuk berkongsi ilmu pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Puan Mahira atas kesudian bersama-sama menghadiri sesi webinar pada hari ini. Kami selaku wakil semua pesyarah biologi mengucapkan ribuan terima kasih dan berharap kita boleh berjumpa lagi dalam sesi webinar yang akan datang, insyaAllah. Nanti bayaran kita underground lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Fadli dengan Cikgu Mira. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Ina jangan lupa beritahu hang up kan, tak hang up. Boleh semua untuk hang out. Dengan tekan button merah tu. Okey, terima kasih Cikgu. Terima kasih Cik Ira. Okey. Takbir. Assalamualaikum. Salam. Salam.